Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk sama-sama kita menyaksikan aksi perlawanan match week ke-13 melibatkan tuan rumah Kuala Lumpur City yang akan melayani kunjungan Kedah Darul Aman. Masih lagi tiada dalam skuad. Satu lorongan baik mendapatkan Roman Morales. Berjaya meloloskan diri. Tidak berjaya menghasilkan jaringan. Satu lagi percubaan terkena palang pula. Jordan Mintah dengan percubaan akrobatik. Hampir-hampir saja Kuala Lumpur City. Baik daripada Mahmud, berjaya untuk mencuri bola daripada pemain-pemain KL City. Mahmud ke tengah mendapatkan Ronald Ngawanja, terkena palang pula. Percubaan kaki kanan yang dilakukan Ngawanja menggegar palang Kevin Ray Mendoza. Kali ketiga kita melihat bola singgah ke tiang gol sahaja pada malam ini. Mahmud mengantar ke belakang, Syazwan Zainul dengan satu cross, tandukan dan jaringan. Satu cross yang cukup baik mendapatkan pemain muda ini, Aiman Afif. Mudah sahaja untuk menanduk masuk, menghalakan bola, menewaskan Kevin Ray Mendoza dalam penampilan pertama beliau dengan pasukan Kedah dalam kancah Liga Super pada musim ini. Lebarkan ke sebelah sana. Baik daripada Kamal Azizi untuk terus melakukan larian. Adakah itu foul? Dan ya, penalti diberikan kepada KL City. Larian daripada Kamal Azizi. Jordan Mintah berjaya menyamakan kedudukan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Sambil Kedah ketika ini cuba melakukan serangan, Syazwan Zainul. Satu percubaan terus. Hampir saja. Wana teruskan. Bagaimana penalti pula untuk Kedah? Terkena tangan Kamal Azizi. Ronald Ngawanja terkena palang pula. Sayang sekali untuk Ronald Ngawanja. Penalti yang disia-siakan oleh beliau. Baik, daripada Zozui mendapatkan Hakimi. Berjaya. Larian yang cukup baik. Romel terus melakukan satu cross ke tengah. Jordan Mintah. Beliau baru saja membuka akaun. Terus menambahkan satu lagi jaringan untuk KL City. Kali ini dengan satu tandukan yang cukup baik. Betul lah Mary. Saya sambunglah. Sebab apa? Dalam game ini banyak drama, banyak kisahnya. Dengan ada dua penalti, satu tak masuk, satu masuk, dan kemudiannya juga menyaksikan bagaimana akhirnya nama Jordan Mintah disebut yang dicatatkan sebagai penjaring dalam perlawanan ini, iaitu gol pada minit yang ke-56 dan juga minit yang ke-72. Keberanian Boyan Hodak untuk mengetengahkan beberapa pemain yang sebelum ini mungkin tak kita dengar. Antaranya adalah seperti Muhammad Hakimi itu kan. Muhammad Hakimi yang telah berjaya untuk menggerakkan Paulo Jose. Dia kembali semula dalam pasukan ini. Kehadirannya jelas sekali untuk membawa pengaruh yang besar sehingga KL City akhirnya dapat juga mencatatkan kemenangan selepas episod seri 2 kali berturut-turut. Ya. Kamu nak cerita pasal dulu? Nak cerita pasal hak Kedah ke nak cerita pasal KL dulu? Saya memang KL lah. Cerita pasal KL lah. Saya tak... Cuba okey, terus. Ya, dengan kemasukan Paulo Josue, saya rasa ada banyaklah perubahan untuk bahagian tengah pasukan KL City. Okay. Dan Jordan Mintah juga bermain cukup baiklah malam ni, dan dia juga salah seorang key player lah dengan Roman Morales. Dengan Roman Morales. Jadi saya rasa malam ni mereka berdua cukup baik, dan gol kedua assist daripada Roman Morales. Dan kita semua tahulah pasukan KL City, bimbingan coach Bojan Hodak, seorang jurulatih yang mempunyai banyak idea ataupun pemikiran yang cukup baiklah tentang pasukan lawan yang mereka ingin tentang. Pengalaman dengan Liga Malaysia. Ya, betul. Dan kedua-dua pasukan juga bermain dalam AFC. Rasanya mereka juga akan mengarungi perlawanan yang banyak. Dan penggiliran pemain juga penting. Dan saya rasa malam ni mungkin coach saya Bojan lebih cenderung kalau bijak dalam situasi sepakan penalti ini diberikan kepada pemain tempatan, tetapi Jordan Mintah amat memerlukan jaringan dalam persaingan liga ini. Justru dia mengambil keputusan untuk meledak dengan gol yang pertama, tetapi lihat kepada
gerakan yang dimulakan oleh Hakimi Azim Rosli dan kemudian Paula Josue melakukan satu lambungan, minta dia potong ke depan. Ya, betul. Itu satu tindakan yang bijak dari seorang striker. Betul. Sebagai penyerang, saya rasa apabila berada dalam kotak penalti, kita tidak perlu untuk duduk setempat. Kita perlu tengok bola itu di mana dan akan bergerak sedikit untuk pergi ke arah bola itu, dan itu yang dilakukan oleh Jordan Mintah, dan satu tandukan yang baik dan tepat ke arah target yang betul. Dan saya juga ingin memuji kepada Roman Morales kerana satu crossing yang saya rasa cukup baik dan cukup lembut daripada beliau dan memudahkan Jordan Mintah untuk membuat tandukan yang dapat menjaringkan gol. Yes. Okey, kemenangan ini sudah pasti cukup melegakan walaupun hanya merupakan kemenangan yang kelima daripada 13 perlawanan dalam saingan Liga Super kepada KL City dalam perlawanan mereka untuk berdepan dengan JDT berikutnya pada 1 bulan Ogos ini nanti. Bagi pasukan Kedah, inilah banyak persoalan terus timbul di sini. Rakan-rakan juga telah menghantar macam-macam mesej yang diberitahu yang membagi tahu bahawa Kedah macam ni, Kedah macam tu. Ade Syarin dalam keadaan tertekan, macam Fashton Biner juga. Sudah tiba masanya untuk perubahan rombakan. Tapi kena bersikap adil juga sebab Adil sedang membentuk semula pasukan ini, terutamanya dengan ketiadaan Badrul Bahtiar, of course, Reza Ghazali, dan kerana terpaksa juga memperkenalkan beberapa pemain baru. Tapi situasi apa yang sedang dilalui oleh Ade Syarin ketika ini? Ya, saya setuju seperti abang cakap tu kerana perlu mengambil masa lah untuk memberi pendedahan ataupun tempo permainan Liga Super kepada pemain-pemain muda yang pasukan Kedah tampilkan. Dan ya, untuk tahun ini dan juga tahun lepas, Kedah banyak memberi peluang kepada pemain-pemain muda mereka. Saya rasa itu satu tindakan yang betul. Salah satu daripada pemain muda yang boleh terus diberikan perhatian adalah penjaring gol ini, iaitu Aiman Afif. Sebab dalam perlawanan pertama, Syafiq Ahmad skor untuk pasukan Kedah. Cuba kita lihat sekali lagi bagaimana jaringan yang dihasilkan oleh Aiman ini pada minit yang ke-42, seolah-olah dia sudah mempunyai pengalaman dan juga kematangan bermain dalam situasi seperti ini. Betul. Ya, naluri sebagai seorang penyerang, bahagian serangan perlu ada, tetapi kita boleh nampak memang ada terhadap diri beliau, dan kita boleh nampak satu tanukan yang timing yang cukup baik, lentingan yang cukup baik. Jaringan sebegini mengingatkan kepada kawan saya lah, Hairudin Omar. Ini adalah satu punya tandukan, trademark lah. Ya, trademark dia. Dan satu tandukan lompatan yang baik dan penyudahan juga yang cukup sempurna. Kerugian sudah pasti adalah apabila melihatkan sepakan penalti yang tidak dapat disempurnakan oleh Ronald Gawanja. Bayangkanlah kalau dapat, at least mereka sekurang-kurangnya dapat berkongsi mata, mungkin juga boleh terus menghambat Negeri Sembilan ataupun untuk mengetepikan pasukan KL di sini. Tidak begitu teruk sebenarnya permainan pasukan Kedah. Ya, mereka ada juga peluang untuk menjaringkan gol, dan salah satunya adalah daripada penalti tadi. Saya rasa seperti cara dia melangkah tu seperti tidak pasti ataupun tidak confident. Untuk saya seharusnya mungkin beri peluang kepada mungkin midfield ke ataupun Syazwan Zainun sendiri sebagai ketua pasukan. Sebab Jordan Mintah saya rasa sudah 2 game macam tu dia tidak dapat menjaringkan gol. Dan mungkin juga dia ingin mendapatkan balik sentuhan itu, tetapi merugikanlah kerana saya perhatikan penalti tadi tu keeper telah jatuh dahulu. Seharusnya beliau hanya menolak saja ke arah kanan pintu gol pasukan KL City, tetapi membuat percubaan yang kuat dan terkena palang, merugikan. Di sinilah terus muncul nama-nama seperti kenapa Almardi tak ambil? Kenapa betul Syazwan tak ambil? Siapa lagi yang boleh ambil sepakan penalti ni? Kenapa Sang Rawat tak ambil? Tapi itulah keputusan yang perlu dilakukan oleh seorang striker. Dan saya terus berpegang bahawa situasi seperti ini bagi peluang kepada pemain tempatan yang mampu untuk melakukan tugasan ini dengan lebih sempurna lagi. Okey, kemenangan yang dicatat oleh KL City ini membolehkan mereka mengutip 18 mata daripada 13 perlawanan, sementara Kedah sedikit keciciran, 1 mata di belakang KL dengan kekalahan kelima mereka selepas 12 perlawanan.